Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Lia Amira Anarigus. Berita utama, Sarawak memperkenalkan satu lagi sumber tenaga baharu untuk menghasilkan hidrogen dan oksigen iaitu tenaga solar. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, teknologi baharu itu merupakan alternatif kepada penggunaan sumber tenaga hidro yang biasa digunakan. Sehubungan itu, beliau menekankan bahawa Sarawak kini mempunyai kedua-dua sumber tersebut iaitu hidro dan tenaga solar. Pada umumnya selalunya kita menggunakan hydro power for you to split the molecule and then they could use hydrogen, but today it has been proven that you can also use solar energy that will initiate the electrolyzer process to produce hydrogen and oxygen. Beliau memaklumkan perkara tersebut dalam sidang media selepas merasmikan simposium dan pameran tenaga hijau di Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Sentex, Jalan Sultan Tengah, Kuching pada Rabu. Dalam masa sama, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu tenaga baharu berkenaan juga dapat digunakan sebagai alternatif di kawasan pedalaman Sarawak yang tidak mempunyai sumber tenaga hidro. Dan untuk Sarawak, khasnya di kawasan pedalaman, kalau tidak ada hydro grid, maka kita boleh menggunakan solar. Sekarang pun kita ada program SARES, Alternative Energy, dan bermakna pihak SEB boleh juga menggunakan sistem solar untuk mengeluarkan hidrogen. Sekarang ini tak ada hidrogen. Rumah panjang mereka ada tenaga. Dan kalau katakan besok kita menggunakan mesra alam, tenaga mesra alam, maka kita juga boleh mengeluarkan hidrogen di kawasan bawah. Kalau katakan public transport kita menggunakan hidrogen, kereta, bermakna selain daripada EV, kereta menggunakan elektrik, katakan kita menggunakan hidrogen yang tidak mengeluarkan karbon, maka di kampung-kampung pun boleh adakan hidrogen to power our car. Jadi dalam hal ini potensinya begitu besar untuk Sarawak menuju ke arah hidrogen ekonomi. Bermakna kita sudah advance, we are very advanced now. We have sources of energy that can move our economy based on hydrogen. Terdahulu, beliau telah menyempurnakan pelancaran hidrogen hijau tenaga solar testbed dan menara 5G pertama Asia Tenggara yang dikuasakan oleh sistem microgrid suria kepada hidrogen serta berkesempatan mendengar taklimat mengenai smart PV solar powered green hydrogen illustration dan beberapa perkara yang berkaitan. Turut serta ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lim Talif Saleh, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Liwan Lagang, Konsul Jeneral Republik Rakyat China Sing Weiping, Konsul Jeneral Republik Indonesia Kuching Radin Sigit Wicaksono dan div-div kenamaan yang lain. Sementara itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, Sentex Akademi Digital kini dikenali sebagai Sentex Akademi Tenaga Digital dan Hijau mulai hari ini. Katanya, pertukaran nama baharu tersebut merupakan usaha untuk mencapai pekerjaan hijau dan kemahiran hijau. With that, we will work together with our neighbours. The other day, I had a good discussion with Pak Ambassador Indonesia dengan Pak Konsul in terms of carbon trading and to share technology with Indonesia. And Sarawak is now investing in Kalimantan Utara. We are taking 25% of hydro power in Indonesia together with the local. In other words, we are also producing energy that side through our equity participation. And also China, through Huawei, we have the technology expertise, but we work together
in order to prepare Sarawak towards green economy. With that, Perkara itu diumumkan beliau semasa berucap merasmikan simposium dan pameran tenaga hijau di Sentex Jalan Sultan Tengah pada Rabu. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Suhari turut menekankan bahawa pembangunan tenaga hijau adalah penting dalam usaha mengurangkan kesan perubahan iklim dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan di negeri ini. Dalam majlis sama, beliau telah menyaksikan memorandum persefahaman MOU antara Sentex dan Leptec International, Sentex dan UCSI University, Sentex Commercial Service, CCS dan JC Gas Sdn Berhad, CCS dan Minsun Transport serta CCS dan Whiteboard Engineering. Sejurus selepas itu, beliau menyampaikan sijil penghargaan kepada para penceramah bagi simposium berkenaan. Sementara itu, pengerusi Sentex Tan Sri Dato' Amar Muhammad Morshidi Abdul Ghani dalam ucapan aluannya berkata, Sentex memahami keperluan industri dan terus komited membantu membekalkan dan melatih individu yang berbakat untuk memenuhi keperluan di Sarawak. Menurut beliau, Sentex fokus dalam memupuk bakat digital terutama dalam industri tenaga hijau. With relevant hands-on training on the testbed, Sentex aims to foster digital talent in various use cases from solar to energy storage and green hydrogen as the government is the Sarawak government to transform into a major player in the hydrogen economy by 2027. Menyentuh mengenai simposium berkenaan, ujarnya Solar Vest Holdings Berhad bersama Sentex dan Huawei Teknologi Malaysia Sdn Berhad melancarkan hidrogen hijau tenaga solar serta smart solar PV mereka sebagai satu inisiatif untuk membangunkan industri tenaga bersih di Sarawak. Jelasnya lanjut, simposium yang berlangsung selama 2 hari bermula 7 Jun itu bertujuan mempamer dan mempertahankan komitmen Sarawak sebagai peneraju dalam tenaga boleh diperbaharui di Malaysia sekaligus mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan mampan untuk rakyat di negeri ini. Berita seterusnya, Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS telah menganjurkan sesi perjumpaan khas bersama Ketua-Ketua Masyarakat Peribumi Sarawak bagi memberi peluang untuk mempelajari dengan lebih dekat tentang hal ehwal dan adat istiadat kaum-kaum peribumi yang lain. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John C. Kitayai berkata, MAIS berperanan dalam membuat penyelidikan dan kajian berkaitan dengan pelestarian, promosi dan penyebaran adat kaum-kaum peribumi Sarawak. Menyeru kepada semua ketua masyarakat untuk sama-sama memikul tanggungjawab kita sebagai pemimpin dalam menjaga serta mengekalkan keharmonian, kesejahteraan komuniti di kawasan masing-masing. Diharapkan juga mesej ini dapat disampaikan kepada ketua kaum di bawah bidang masing-masing juga. Diharapkan juga kita dapat bekerjasama. Ini yang saya harapkan. Jadi bagi Majlis Adat Istiadat Sarawak pula, saya berharap usaha dalam memelihara, mempromosi dan menjaga adat dapat diteruskan dengan baik. Kerajaan Negeri Sarawak sentiasa memberi sokongan yang padu kepada usaha memelihara, melindungi, mempromosikan adat Bumi Putera melalui penubuhan Majlis Adat Istiadat Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap pada sesi perjumpaan bersama Ketua Masyarakat Peribumi Sarawak di Kuching pada Rabu. Beliau menambah kerajaan Sarawak sentiasa memberi sokongan kepada usaha memelihara, melindungi dan mempromosikan adat Bumi Putera melalui penubuhan MAIS. Untuk rekod, seramai 15 orang temenggung, 26 orang pemancar dan 59 orang penghulu dari 12 bahagian di seluruh Sarawak iaitu Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semerahan, Sarike, Serian, Sibu dan Sri Aman hadir pada sesi perjumpaan khas berkenaan. Hadir sama Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Jefferson Jamit Unyat, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklen Bangit, Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak Datuk Roni Edward, Setiausaha Majlis Adat Istiadat Sarawak Mekas Sibong, Pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Bumi Putera Sarawak Dahim Nadot dan Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon. Selanjutnya, laporan di Asajaya dengan sebanyak RM250,000 peruntukan projek transformasi luar bandar RTP telah disalurkan kepada Kampung Sampun Gerunggang bersempena sambutan Gawai Dayak.
Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu peruntukan RTP tersebut adalah bagi pembinaan tempat letak kereta dan kerja pembesaran dewan di kampung tersebut. Menurut beliau, Kampung Sampun Gerunggang tidak terlepas dari rancangan pembangunan yang telah diatur seperti pembesaran jalan kampung, pembinaan jambatan, naik taraf dewan dan sebagainya. Tambahnya, kawasan Sebuyau, Muara Tuang, Asajaya, Setakan, Simunjan dan Gedong sedang giat melaksanakan pembangunan yang dirancang oleh Kerajaan Sarawak melalui Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Samarahan (IRSDA) bersama agensi pelaksana lain. Beliau berharap agar projek pembangunan yang telah diluluskan dan dirancang dapat memanfaatkan penduduk kampung serta meningkatkan pendapatan komuniti setempat. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian semasa berucap pada Majlis Gawai Dayak Segulai Sejalai Daerah Asajaya 2023 di Kampung Sampun Gerunggang pada Selasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya itu menambah sambutan Gawai Dayak mampu memupuk semangat perpaduan dan kekeluargaan dalam kalangan masyarakat Sarawak yang berbilang kaum. Kepaparan di Miri. Masyarakat tempatan dinasihati agar memanfaatkan pameran digital perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka untuk mengetahui dan memahami agenda pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Menurut Timbalan Residen Bahagian Miri, Juan Ubid, pameran tersebut yang diadakan di setiap bahagian akan memaparkan pelbagai inisiatif pembangunan yang dilaksana di kawasan masing-masing. Jelasnya, warga bahagian Miri khasnya boleh berkunjung ke pameran digital di Stadium Tertutup Miri dari 9 hingga 11 Jun ini. Jadi kita boleh pergi ke sana, tuan-tuan dan puan, boleh tolong pergi Miri, jangan lupa pergi ke Stadium di Miri. Ada pameran pembangunan. Di pameran tersebut kita boleh lihat apa pembangunan yang telah dibuat dan telah dilaksana yang dirancang oleh pihak kerajaan kepada tempat kita masing-masing. Di setiap daerah akan dipamerkan juga. Kemudian daerah Lausan, daerah Beluru, daerah daerah Miri, dan daerah Broni, ada 5 daerah. Juga ada 5 daerah kecil. Semuanya akan dipamerkan, akan diberitahu dalam bentuk digital di stadium kita di Miri. Jadi kalau tuan-tuan dan puan pergi ke Miri, sudah luangkan masalah untuk mengunjungi pameran-pameran dan juga berbagai acara dibuat di stadium Miri dalam tempoh masa ini lah. Okey, sehingga 10 Februari nanti. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena persinggahan konvoi kembara bahagian Miri ke daerah Beluru di Kampung Logan, Bunut pada petang Selasa. Dalam pada itu, beliau yang juga Ketua Konvoi Kembara bahagian Miri memberitahu Sarawak sememangnya telah mengalami pembangunan yang pesat sama ada dalam bentuk pembangunan fizikal maupun pembangunan insan semenjak mencapai kemerdekaan pada 60 tahun lepas. Sempena dengan jelajah konvoi berkenaan di Kampung Luagan Bunut, pelbagai pengisian lain diadakan termasuk saringan kesihatan percuma oleh Pejabat Kesihatan bahagian Miri, pameran kraf tangan oleh Persatuan Tuai Rumah Beluru dan Biro Wanita Kampung Luagan Bunut serta fotobooth pelamin perkahwinan masyarakat Berawan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Luagan Bunut. Timbalan Residen bahagian Miri turut menyerahkan bendera Sarawak serta bendera 60 tahun Sarawak Merdeka kepada pemangku pegawai daerah Beluru Jamilah Omar. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum itu, saksikan sorotan Majlis Perasmian Simposium dan Pameran Tenaga Hijau di Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex Kuching pada Selasa. #menyebar fakta, salam UKAS.